Salam dan hai kepada semua pencatur. Sejak kebelakangan ini, GM Ramesh Babu Pragnananda, remaja 18 tahun dari India, banyak mengalahkan GM-GM tersohor yang lain. Antaranya termasuklah GM Hikaru Nakamura. Kat sini kita nak tengok game ni. Jom kita tengok. Putih dimainkan oleh GM Ramesh Babu Pragnananda, manakala hitam pula dimainkan oleh GM Hikaru Nakamura. Putih mulakan dengan pawn ke E4. Kita ada pawn ke D6, D4 dan seterusnya pawn ke G6. Ini merupakan modern defense opening pilihan GM Hikaru Nakamura. Seterusnya, naik ke F3 oleh Pragu, Bishop G7, Bishop C4, naik C6 dan seterusnya H3. Naik F6, Queen E2 dan tolakan pawn ke E5 dimainkan. Kat sini kita ada pertukaran pawn dengan pawn D makan pawn E5 dan dalam posisi ini, sebelum ni Pragu dah mainkan game ni menentang GM Magnus Carlsen dan Magnus Carlsen memainkan knight makan pawn ke E5 dan game ni dimenangi oleh Ramesh Babu Pragnananda. Jadi kat sini selepas pawn D makan pawn E5, Hikaru tukar sikit opening, dia mainkan pawn D makan pawn E5. Kat sini kita ada kedua-dua pemain buat castling, 0-0 untuk putih dan 0-0 untuk hitam, dan seterusnya rook pergi ke D1, ambil file D tu kat sini sambil menyerang queen. Jadi kita ada bishop ke D7, blok serangan tu. Seterusnya knight C3, queen ke C8, lari daripada pin tadi. Bishop ke G5, rook E8 dan knight D5 membuat serangan kedua ke atas knight di F6. Dan kat sini Hikaru larikan knight tu pergi ke H5. Kita ada queen ke D2 dengan idea untuk bishop masuk ke H6 dan cuba untuk tukar bishop di G7 ni. Seterusnya bishop E6, bishop ke B5, pawn ke F6 serang bishop dan bishop masuk ke H6, king lari ke H8 dan kita ada pertukaran bishop dengan bishop makan bishop G7, king makan bishop G7 dan seterusnya queen C3 dimainkan oleh Pragu. Baik, untuk menyerang knight di C6 kat sini. Oleh itu bishop D7 dimainkan, kawal knight tu. Kita ada rook ke D2, cuba untuk doublekan rook di file D kat situ. A6 serang bishop, bishop lari ke A4 dan sekali lagi B5 serang bishop dimainkan dan bishop ke B3 Tengok kat sini bishop duduk di satu diagonal yang sangat cantik menghala ke arah king hitam. Baik, rook A7 dimainkan oleh Hikaru dan kita ada double rook dengan rook A pergi ke D1. Ada serangan berbahaya ke atas bishop kalau knight di D5 dilarikan. Jadi sebab itu Hikaru mainkan knight pergi ke B8 dekat sini sambil kawal dia punya bishop. Tapi ini merupakan satu kesilapan besar. Sebab apa? Sebab kat sinilah GM Ramesh Babu Pragnananda membuat satu gerakan yang bagus. Baik, korang boleh pause ni kat sini dan cari apakah gerakan tersebut. Macam biasa, untuk yang baru tengok channel ni, yang baru jumpa channel ni, kalau korang rasa channel ni menarik dan memberi informasi yang banyak, tolong subscribe, tolong like dan tolong share kepada rakan-rakan anda. Baik, kat sini apakah gerakan terbaik putih? Jawapannya ialah queen ke C5. Ini gerakan yang membolehkan GM Pragnananda menunjukkan dia punya taring sebenar. Taring bukan taring gigi ni gitu, tidak, dia tak tunjuk macam tu. Ini kehebatan dia. Baik, kita tengok kenapa move ni bagus. Gerakan queen ke C5 ni dia serang rook dan pada masa yang sama dia kawal petak E7. Kat sini kalaulah rook tu larikan diri, sebagai contoh rook pergi ke B7, nampak macam biasa tapi tidak. Ada serangan yang bagus dengan knight pergi ke E7 serang queen. Kat sini kalau queen lari ke D8, satu gerakan bagus lagi, knight pergi ke C6, sekali lagi serang queen. Semestinya bishop tak boleh nak makan knight lah sebab rook akan makan queen secara free kat situ. Kalau knight makan knight di C6, apa yang jadi? Kat sini rook akan makan bishop di D7, buat check dan queen akan mati dan lepas tu queen akan makan knight di C6 pula. Banyak sangat yang akan hilang. Sebab itulah selepas knight ke C6 tadi, tak ada siapa-siapa boleh makan knight ni. Yang paling terbaik boleh lakukan ialah queen balik pergi ke C8. Tapi kat sini senang sahaja, knight boleh makan knight B8 dan selepas queen makan knight B8 tu, rook akan makan bishop di D7 sambil buat check secara percuma kat situ. Baik, kita kembali selepas queen ke C5. Sebab tu kat sini Hikaru pilih untuk mainkan queen ke B7, tapi ini pun tidak merubah apa-apa. Baik, kita dah bagi tahu tadi kan, untuk rook di belakang dua orang ni makan bishop di D7 secara percuma, dia kena gerakkan knight di D5 ni.
Tetapi masalah kat sini, kalau knight ni gerak terus makan pawn di F6, ini serangannya tidak berjaya sebab knight di H5 ni dia boleh makan sambil mengawal bishop dia. So ada dua knight kawal, so rook tak boleh nak makan lah, tak sempat dapat nilai yang lebih. Jadi kat sini, apa yang Pragnananda buat, dia dah tahu. Kita bila main chess, kita kena tengok oh, ada knight ni yang menjaga pawn ni. Jadi nak buat apa? Kita kacau lah knight ni. Jadi kat sini Pragnananda mainkan satu lagi gerakan bagus. Dia kacau dah tu dengan pawn ke G4. Tengok kat sini knight ni tak boleh larikan diri kecuali ke F4. Kalau knight ni lari ke F4, senang sahaja. Knight akan makan knight F4, pawn akan makan knight F4. Lepas tu rook boleh makan bishop di D7 check, knight makan rook dan rook makan balik knight tu. Kita dapat tengok kat sini putih untung 1 point dan ada banyak pieces yang menyerang king kat situ. Sangat-sangat bahaya. Jadi sebab itulah selepas gerakan ke G4, Hikaru tak larikan knight dia. Dia mainkan pawn ke C6. Serang knight sama serang knight. Jadi kat sini Pragnananda larikan knight dia pergi ke B6. 3 kali serangan kat sini ke atas bishop di D7. Kita ada knight lari ke F4 dan seterusnya knight makan bishop di D7 secara percuma. Of course, sudah tentu Hikaru tak makan knight tak makan knight D7 sebab kat sini kalau dia buat macam ni, rook akan makan knight dan dia akan kehilangan queen kat situ dan point dia pun sikit kat situ. Jadi dia memilih selepas knight makan bishop di D7, hitam mainkan pawn ke A5. Kita ada knight makan knight B8, rook makan knight B8 dan seterusnya. Satu gerakan bagus, satu lagi gerakan bagus oleh Pragnananda untuk simplify ataupun memudahkan posisi ini. Dia queen makan rook di A7 buat sacrifice sekejap, temporary sacrifice kita panggil. Queen makan queen A7 dan barulah dia pergi rook pergi ke D7 buat check. Queen makan rook D7 dan kita ada rook makan queen D7 check dan kat sini dia dah berjaya tukar satu rook dan satu queen. Dan kalau kita tengok kat sini, putih akan menang lah sebab dia ada lebih satu bishop. Okey, Hikaru mainkan lagi. King pergi ke H6. Kita ada pawn ke G5 check. Paksa pawn F makan pawn G5. Dan selepas itu, knight boleh makan pawn E5. Knight sangat cantik ke tengah. Seterusnya, pawn ke G4. Kita ada pawn H makan pawn G4. King lari ke G5. F3. Kawal dua-dua pawn tu. Pawn ke H5. Pawn G makan pawn H5, pawn G makan pawn H5 dan seterusnya knight pergi ke D3. Cuba untuk tukar knight. Kat sini Hikaru mainkan pawn ke A4 serang bishop. Bishop lari ke F7 dan seterusnya H4 dimainkan. Kita ada king ke H2, knight lari ke E2, bishop E6, pawn ke B4. Hikaru cuba untuk mainkan di sebelah sini pula. Seterusnya rook F7, knight ke D4. F4 buat check, king lari ke H6 dan seterusnya bishop ke F5. Dan kat sinilah Hikaru Nakamura telah resign dan menyerahkanlah. Kenapa dia resign? Kat sini kalau korang tengok, rook nak pergi ke H7 untuk buat checkmate. Dan ini satu posisi yang bahaya. Jadi kalau dia tak nak bahaya, Hikaru kena terpaksa knight makan bishop di F5. Dan kalau dia makan ni, pawn E akan makan knight di F5 tu kita dapat tengok akan ada ancaman checkmate tidak lama lagi. Sebagai contoh, kalaulah katakanlah Hikaru cuba untuk tolak lagi pawn, dia cuba untuk buat pawn promotion dengan tolakan pawn ke E3, putih tak perlu kisah pun. Dia boleh buat gerakan knight pergi ke E5 dan selepas pawn A makan pawn B2, kita ada checkmate dalam 3 langkah kat sini dengan knight pergi ke G4 check, paksa king ke H5, knight lompat ke F6 check, paksa king balik ke H6 dan seterusnya rook H7 checkmate. Sebab itulah selepas gerakan bishop F5 kat sini Nakamura kata okey cukuplah, dia dah lebih satu bishop, posisi dia pun sangat-sangat bagus, hitam pun tak nak buat apa dah, jadi dia resign dan menyerahkanlah.